Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 26 Oktober 2021 bersama dengan saya Nusya Mama Amin. Menteri Belia dan Sukan Ahmad Faizal Azumu menjelaskan kenyataannya mengenai pendedahan atlet terjun negara Pandalela Renong mengenai bekas jurulatihnya yang gemar membuat jelaka lucah telah dibahas luar konteks. Faizal semalam mempersoalkan mengapa Pandalela membangkitkan perkara itu setelah sekian lama yang mengundang kritikan pelbagai pihak. Menteri itu menjelaskan di Dewan Rakyat hari ini, maksud sebenarnya adalah kementeriannya hanya mahu mendapatkan penjelasan lanjut daripada Pandalela serta pihak lain yang terlibat. Kita perlu mendapatkan penjelasan yang lebih daripada Datuk Pandalela sendiri dan juga mereka-mereka yang terlibat di dalam perkara yang melibatkan jenaka lucah dan sebagainya. Jadi saya cuba untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh sebelum mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya. Khamis lalu, Pandalela mendedahkan pernah mempunyai seorang bekas jurulatih yang suka membuat jenaka lucah, namun dia dan rakan-rakan atlet tidak boleh berbuat apa-apa kerana jurulatih itu mendapat sokongan ketua jurulatih. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Puchong Kobin Singh Dew hari ini menyelar Ahmad Faizal atas kenyataannya mengenai dakwaan Pandalela itu. Kobin turut menyifatkan Ahmad Faizal sebagai tidak layak untuk memegang jawatan Menteri Belia dan Sukan. Tuan Speaker, sebenarnya Menteri ini tidak layak menjadi Menteri Belia dan Sukan kerana beliau tidak memberikan sokongan kepada mereka ataupun apa yang disebut oleh Pandalela. Saya nak tanya kepada Menteri ini, adakah Menteri ini tahu bahawa tidak ada had masa untuk aduan-aduan, khususnya aduan yang membawa kepada masalah jenayah? There is no time limitation in criminal law. Jadi memang ada, kalau ada aduan, walaupun ianya lama, ianya seharusnya diambil tindakan. And you as a minister should set the example and stand up to support athletes like this in your ministry. Sementara itu, Pandalela dalam ciapannya di Twitter hari ini berkata, dia telah dapat memahami maksud sebenar di sebalik kenyataan kontroversi Faizal itu selepas menonton semula rakaman video sidang media menteri itu. Berita seterusnya. Bekas Perdana Menteri Najib Razak hari ini membidas dakwaan layanan berbeza yang dibangkitkan Dr. Mahathir Mohamad semalam ke atasnya. Ia berhubung keputusan mahkamah yang membenarkan Najib mendapatkan pasport antarabangsanya buat sementara. Ahli Parlimen Pekan itu menjawab kenyataan Mahathir semalam yang menyifatkan Najib sebagai penjenayah VIP pertama di Malaysia kerana menerima layanan berbeza dan pemulangan pasport itu sebagai satu kes luar biasa. Kata Najib, permohonan mendapatkan pasportnya itu dibuat untuk melawat anak perempuannya yang bersalin di Singapura yang tidak dapat pulang ke Malaysia semasa hamil kerana larangan rentas negara semasa pandemik. Dalam pada itu, Najib berkata dia sebenarnya menerima layanan berbeza semasa Mahathir menjadi Perdana Menteri ke-7. Antara lain, dia membangkitkan mengenai hakim perbicaraan kes SRC International yang ditukarkan kepada seorang hakim mahkamah sivil tanpa sebarang pengalaman kes jenayah selepas perbicaraan bermula. Kata Najib, hal itu menyebabkan berlakunya 307 kekilafan dalam keputusan bersalah yang dijatuhkan ke atasnya seperti yang dikemukakan dalam petisyen rayuan terhadap sabitan dan hukumannya itu. Terdahulu, Najib mendapat kebenaran daripada 3 hakim Mahkamah Tinggi untuk lanjutan pelepasan sementara pasportnya dari 21 November hingga 6 Disember. Ini agar dia dapat pergi ke Singapura untuk mengunjungi anak perempuannya yang dijangka melahirkan anak di sana. Kebenaran itu diberikan oleh 3 hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini, iaitu Hakim Muhammad Zaini Mazlan, Colin Lawrence Sekira dan Muhammad Jamil Husin. Pihak pendakwaan tidak mengemukakan sebarang bantahan sepanjang 3 prosiding berasingan. Sebelum ini dilaporkan Najib memohon pelanjutan itu kerana beliau terlebih dahulu perlu menguruskan jentera Parti Barisan Nasional bagi pilihan raya negeri Melaka pada 20 November.
Isnin minggu lalu, Mahkamah Rayuan membenarkan permohonan pelepasan pasport sementara Najib supaya dia boleh berada di Singapura dari 20 Oktober hingga 22 November. Selain kes rasuah SRC International bernilai 42 juta ringgit yang mana beliau telah disabitkan dan dijatuhkan hukuman namun masih dalam proses rayuan, Najib juga mempunyai 3 lagi kes jenayah yang belum selesai di hadapan 3 hakim Mahkamah Tinggi berasingan. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, kita beralih ke perkembangan PRN Melaka. Menteri Hal Ehwal Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar hari ini memberi jaminan tidak ada berlaku pilih kasih dalam pelaksanaan SOP pada PRN Melaka membabitkan jemaah menteri. Ini selepas KKM melarang sebarang perhimpunan dan penganjuran majlis sosial di sepanjang pilihan raya negeri itu. Jadi saya berharap juga apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, saya ambil kira. Saya akan bangkitkan perkara ini dalam mesyuarat kabinet yang akan datang, meminta supaya menteri-menteri jangan cari to circumvent di SPR, bukan SPR, KKM MKN punya SOP itu yang dilaksanakan oleh pihak SPR. Terdahulu beliau menjawab soalan tambahan dari Ahli Parlimen Kulim Bandar Baru Saifuddin Nasution Ismail mengenai jaminan kerajaan bahawa Menteri Kabinet tidak akan menggunakan majlis rasmi untuk berkempen sempena PRN itu. Bersatu PAS dan Gerakan telah bersepakat untuk bertanding pada pilihan raya negeri Melaka akan datang menggunakan lambang Perikatan Nasional. Perkara itu dinyatakan oleh pengerusi gabungan itu, Muhyiddin Yassin, dalam satu kenyataan hari ini. Menurut Muhyiddin, keputusan itu dibuat semalam oleh Majlis Tertinggi PN pada mesyuarat khas yang diadakan bagi membincangkan perkara berkaitan pilihan raya negeri Melaka. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu berkata, rundingan kerusi-kerusi yang akan ditandingi oleh parti PN akan dimuktamadkan oleh Jawatan Kuasa Rundingan Kerusi PN. Majlis Tertinggi PN juga katanya memutuskan semua parti-parti komponen untuk menggerakkan jentera pilihan raya masing-masing. Minggu lalu, Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi berkata, parti itu tetap dengan keputusannya untuk tidak bekerjasama dengan Bersatu pada sebarang pilihan raya. Muhyiddin juga sebelum ini memberi gambaran bahawa PN berkemungkinan akan bertanding di semua 28 kerusi DUN dalam PRN Melaka. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nursyah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.